Tarikh tutup pada 30 Mac yang lalu pada hari Sabtu. Hari ini hari Isnin, dan unit club licensing sudah masuk ke office dan sudah membuka penyerahan dokumen daripada Kedah dan Kuala Lumpur. Terlalu awal untuk saya membuat statement mengenai pembayaran penuh, pembayaran 50%, 75%, sehingga maklumat diteliti sepenuhnya. Dokumen yang diserahkan oleh pasukan adalah transaksi, berpuluh-puluh transaksi, dan unit kena tally dengan apa yang diutang dan apa yang dibayar. Untuk pemahaman juga daripada penyokong, netizen, klub akan berusaha untuk membuat pembayaran, dan mungkin jikalau ada mungkin differential di dalam pembayaran, kadang-kadang dia based on players claims, based on bonus, based on other matters, ya. So kita kena check juga perkara-perkara tersebut adalah perkara itu berkontrak atau perkara itu di luar kontrak, ya. So bukan semua yang mungkin di social media yang ada claim dekat sana adalah 100% berikutan apa yang legal, dan MFL perlu untuk kita teliti dokumen yang telah dihantar dan juga maklumat yang kita ada tally dengan details yang kita telah terima pada hujung musim lalu. So unit memerlukan mungkin hari ini dan besok, dan pada hujung besok saya rasa unit akan ada laporan sepenuhnya untuk saya. Dan tak apa, kita tunggu Fira. Saya Fira. Elektrik out. Aduh, tadi lah. Tak apa. Okey. Okey. bila boleh tahu tu? By end of tomorrow evening. By end of tomorrow evening, I think we should have the final summary by the club licensing unit. Club licensing unit needs to submit the report not to MFL Secretariat but to the FIB. FIB akan mengeluarkan statement. So kita independent to this. So FIB will come out with a statement. If not by the end of tomorrow, by first thing Wednesday morning. Datuk, hari tu yang cakap sekiranya pembayaran capai at least 70%, mungkin akan ada pertimbangan daripada MFL untuk membenarkan mereka terus berada dalam saingan liga. Itu pertimbangan FIB, bukan pertimbangan MFL, tetapi itu antara yang mungkin perlu dipertimbang oleh FIB pada waktu laporan dikeluarkan oleh unit pertandingan unit pelesenan. Tapi terlalu awal untuk saya membuat assumption yang klub sudah bayar 75% atau 50%. Kita biar laporan yang detail dikeluarkan oleh unit, dan biar FIB membuat keputusan tersebut. How about Kedah, Datuk? I wouldn't know, same with KL. Selepas unit membuat laporan, boleh saya keluarkan kenyataan based on fakta yang saya dapat secara rasmi. Okey, difahamkan Kedah sekarang ni macam bersetuju antara pemain dan juga klub bersetuju untuk pembayaran secara berperingkat sehingga April. So sekiranya perkara itu berlaku, adakah MFL memberikan green light ataupun macam mana, Datuk? Sudah pasti apa-apa yang dipersetujui di peringkat domestik. Jadi kalau ada persetujuan antara pemain, pegawai dan juga klub, itu persetujuan yang kita boleh terima. Employer-employee agreement, ya. Adalah hasrat pemain tersebut untuk masih bersama dengan pasukan bertanding di dalam liga, dan jikalau perkara itu berlaku, kemungkinan FIB boleh mempertimbang perkara itu dengan positif. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bukan daripada Sekretariat MFL tetapi daripada FIB, mereka akan lihat pandang perkara ini lebih positif daripada tak ada persetujuan langsung. So bermakna Kedah akan didenda dan juga dikenakan potongan mati lah. Jikalau pembayaran tidak 100%, pengumuman dalam FIB punya press statement yang lalu adalah potongan 3 mata dan juga denda RM50,000, ya. Dan saya rasa dekat sana kita tahu kemungkinan apa yang boleh berlaku di peringkat FIB. Tetapi macam saya katakan, biar laporan rasmi keluar dulu. Terlalu awal untuk saya buat dakwaan yang pasukan A atau pasukan B tidak membayar mencukupi lagi. Dari segi jadual pula, macam mana pula? Jadual akan dikeluarkan by the end of this week. Sekarang kita minggu ni kita akan hantar kepada broadcaster kita untuk analisis kick off time.
Dan by the end of this weekend kita akan keluarkan kalender untuk Liga tahun So akan ada 2025. akan ada malam, petang. Ya, seperti sama. Waktu tu kekal. Tidak. Pagi. Bagi satu orang. Ini saya boleh katakan media yang minta. Tak adalah. Saya rasa kita continue dengan apa yang sedang berlaku. Kita tahu di peringkat cuaca sekarang pun ada pertimbangan yang kita perlu buat untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pemain juga dijaga. Itu semua menjadi pertimbangan kami. Jangan lupa antara pertimbangan MFL tahun ni yang sedikit unik adalah pergerakan truk-truk VAR ni. Ya, so sedikit rumit bila kita ada 4 unit tetapi ada 6 perlawanan setiap minggu untuk memastikan truk A boleh sampai ke venue yang berkenaan dalam waktu yang keperluannya untuk perlawanan keesokan hari. So itu antara pencaturan yang kita sedang cuba atasi, disebabkan kita juga ada Sabah dan Sarawak di mana keunikan kena naik flight, kena naik, is the equipment is not yang boleh masuk bag, boleh check in seperti biasalah. So we hope that we can solve all of this as soon as possible. The calendar should be out before the end of this week. Memang semua akan pakai Tukar venue kan? Ya. memang semua venue akan pakai mobile VAR atau Semua venue akan pakai mobile VAR. Ada tim-tim yang tukar venue sebab nak tukar padang nak bersaliran tu macam Temerloh dah Betul. Tengah cek Temerloh ada sedikit kekurangannya, tetapi perbincangan kami dengan Datuk Sofian ada full commitment daripada kerajaan tempatan dan juga daripada pasukan Seri Pahang FC juga untuk menyelesaikan kekurangan di venue tersebut. Kita tahu how you say sacrifices yang kita kena buat tahun ini di peringkat keperluan klub-klub masing-masing adalah untuk kebaikan jangka masa panjang. So kerjasama perlu diadakan melalui klub-klub yang bertanding, juga daripada MFL dan juga pihak-pihak media dan broadcaster yang terlibat sama. Adalah mungkin ada sedikit kekurangan yang kebiasaannya tak ada dekat Darul Makmur, tetapi di Temerloh adalah satu pendekatan untuk jangka masa panjang. Datuk, Untuk confirm 13 tim saja. Confirm 13 ni. So means akan ada penambahan. Tak akan ada penambahan tahun ni. dari pasukan yang akan rehat satu minggu. Ya, one team will rest every week. Datuk, berkenaan dengan national team sebelum ke Oman difahamkan ada request daripada head coach untuk mempercepatkan saingan liga, tetapi perkara itu cepat disangkau oleh Datuk Hamidin kerana ia telah pun fasa menetapkan tarikh and everything lah. So on that, mungkin sebab kita selalu dengar MFL juga mengutamakan keperluan national team and everything kan. So Saya rasa perkara ini juga telah dijawab oleh Datuk Hamidin sendiri pada waktu press conference tadi, dan seperti semua pihak media dan penyokong bola sepak tahu, kita telah umumkan tarikh-tarikh ini bulan 6 tahun lepas, ya, dan impak kepada hanya nak memulakan liga untuk 25 pemain pasukan kebangsaan adalah pergerakan beratus pemain, pergerakan kos kepada pasukan yang sudah ada komplain bila kita kick off sedikit lewat pun disebabkan kalender kita yang agak panjang. Pergerakan unik ni bukan pergerakan yang kita baru putuskan pada hujung musim lepas, dan juga bukan satu yang kita akan continue. Ada satu pergerakan yang kita perlu buat disebabkan kalender AFC yang berubah. So saya rasa Datuk Hamidin sudah menjawab perkara tersebut, tak perlu saya ulas lebih lanjut. Perlawanan balik pada jadual tadi, so confirm perlawanan pertama ada Sumbangsih JDT dengan Nanti saya akan umumkan bila kalender keluar. Ya. alright.